Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam perkongsian video dalam channel Abdul Muiz Rusli. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia untuk terus bersama-sama dengan channel saya ini. Baik, hari ini saya nak kongsikan beberapa perkara tentang persiapan bagaimana sebelum kita nak buat video, rakaman video temuduga online ni. Kalau kita lihat ya, temuduga online ni tak kiralah sama ada IPG, UiTM ataupun mana-mana pun, nampak seakan sama kan, syaratnya masih sama, kemudian cara untuk ambil video juga sama, sebenarnya sama. Jadi perkongsian saya hari ini insya-Allah kita terus tuju kepada kedua-dua temuduga ini insya-Allah. Okey, baik. Kita terus masuk satu persatu berkenaan dengan garis panduan penyediaan rakaman video bagi saringan PISMP. Okey, kita tengok. Yang pertama, calon dikehendaki berpakaian formal dan bersesuaian dengan profesion perguruan semasa melakukan rakaman. Ada yang bertanya kepada saya, cikgu, rasmi itu macam mana? Okey, baik. Ada yang bertanya, cikgu boleh tak kalau nak pakai jubah untuk perempuan, cikgu boleh tak kalau sekian. Okey, cikgu kalau dalam rumah kena pakai kasut ke tidak? Okey, baik. Kita tengok dalam satu lagi syaratnya, hendaklah mematuhi peraturan arahan pakaian yang telah ditetapkan. Tidak dibenarkan memakai jeans dan baju tee. Lelaki berkemeja, bertali leher, berseluar slack dan berkasut, berambut pendek, kemas dan tidak diwarnakan. Itu untuk lelaki. Perempuan, baju kurung atau pakaian formal dan berkasut. Dia dah terus terangkan apa itu formal. Kalau ikutkan formal ialah pakai baju kemeja, seluar slack, no, seluar jeans tak boleh, seluar track suit pun tak boleh sebab dia kata formal. Kemudian mestilah berkasut dan mestilah berstokin dan bertali leher. Kalau cikgu ada name tag di sebelah kiri, itu satu bonus kan. Mana nak dapat name tag cikgu? Tak sempat dah nak buat. Kalau ada lah waktu sekolah-sekolah dulu, ubah sahaja. Atau katakan nak pakai coat dan blazer pun boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Rambut panjang cikgu, tak sempat nak potong, macam mana? Ini pun masalah juga ni kan. Yalah, sebab rambut panjang musim PKP susah nak potong. Jadi saya cadangkan, bukan saya nak katakan buat benda, tidak. Cuma saya cadangkan kalau rambut kamu terlampau panjang kan, lepas SPM dah berapa bulan tak potong rambut, campur pula ni lagi PKP, lagilah tak sempat nak gunting rambut kan. Apa yang saya cadangkan ialah pakai songkok, sebab pakaian ataupun songkok itu juga adalah merupakan pakaian rasmi. Okey, baik. Pakaian baju pula, baju. Jangan pakai pakaian baju warna yang striking, warna oranye, warna merah terang, warna hijau pucuk pisang kan. Cari warna yang lembut-lembut, warna yang tenang-tenang, warna putih pun tak ada masalah. Jangan terlampau menyerlah sangat warnanya. Dan satu kepantangan untuk temuduga secara dalam talian ni, saya selalu sebut kepada anak murid saya, kalau kita nak hadir di temuduga, tolong jangan pakai tie K-pop. Tie K-pop tu apa? Kecil daripada atas sampai ke bawah kan. Tolong pakai tali leher yang biasa. Pakai tali leher yang biasa. Sebab itu adalah merupakan syarat kan. Bila sebut pakaian formal, nampak dia ditulis berkemeja, bertali leher, berseluar slack dan kasut. Maknanya kalau kamu ambil gambar di dalam rumah pun, kenalah pakai kasut kan, sebab itu kehendak mereka kan. Mereka nak tengok kita dari atas sampai ke bawah. Okey, seterusnya. Ada yang tanya, cikgu, kalau saya nak bercakap separuh saja boleh tak? Tengok syarat ataupun garis panduan telah disediakan. Rakaman video hendaklah dibuat secara audio ni cakap, dan visual.
rakaman lah. Calon melakukan aktiviti dalam keadaan berdiri. Berdiri dengan memperlihatkan keseluruhan dari kepala hingga kaki. Ramai yang bertanya saya tentang hal ini. Saya malas nak jawab. Saya kata apa? Rujuk panduan nombor 4. Pandai-pandailah kan. Memang dah dia kata dah, dia nak tengok dari atas sampai ke bawah. Janganlah kita nak buat separuh-separuh kan. Kena buat terus dari atas sampai ke bawah. Okey, baik. Seterusnya, rakaman video hendaklah jelas, berterusan dan tidak diubah suai. Elemen tambahan multimedia seperti animasi, grafik, ilustrasi tidak dibenarkan. Maksudnya ialah, sekali kita tekan rekod, kita hanya akan tekan berhenti pada minit ke-8. Bila kita tekan rekod, kita hanya tekan stop pada minit ke-8. Tidak ada berhenti, tidak ada edit, tidak ada apa sahaja. Apa yang kamu rakam, itulah yang kamu hantar. Jadi sebab itu, sebelum buat rakaman, kamu kena buat latihan berpuluh-puluh kali. Kalau boleh buat skrip, kita buat skrip. Apa yang kita nak cakap. Kalau ada bahan bantu mengajar, siapkan dekat tepi. Kalau ada kerusi, siapkan dekat tepi. Maknanya kalau tengok syarat untuk yang ambil pendidikan Islam, mesti baca ayat Quran dalam keadaan duduk. Kalau ada Quran, letak terus dekat tepi. Letak Quran atas meja dekat tepi kita. Kerusi pun letak dekat tepi. Tak payahlah nanti bila dah tekan, mana nak cek kerusi, berlari keluar sekejap, ambil balik. Sebab kita tidak dibenarkan untuk tekan stop. Nampak? Berterusan dan tidak diubah suai. Maksud tidak diubah suai ini ialah tidak disunting ataupun tidak diedit. Itu yang kita perlu tahu. Jadi kalau kita letakkan video ini dalam editor, kan, kita boleh kuatkan suara. Tetapi kalau tak boleh diedit, kita hantar bahan mentah, rakam terus hantar, kan. Nak tak nak, kita perlu cakap dengan lebih jelas, cakap dengan lebih kuat, sebab dia nak dibuat secara audio dan visual. Mesti terang audio kita. Kamera kita pun, kata cikgu, kamera saya buruk saja cikgu, dia punya depannya nampak macam kelam saja. Tolong cari kamera yang lebih baik sikit. Mungkin pinjam kamera ayah kita, pinjam kamera abang kita, mak kita, akak kita. Kalau jiran kita kameranya lebih baik, pinjam dahulu. Pinjam. Dia konsepnya mudah saja pelajar-pelajar sekalian. Dia temuduga ini adalah untuk mencari yang terbaik. Katakan yang memohon adalah 60,000. Contoh 60,000. Dan dia hanya nak mencari 10,000 sahaja temuduga. Sebab itu ada yang kita dengar dapat 8A pun tak dipanggil temuduga. Kan? Jadi daripada 60,000 pemohon, dia nak cari 10,000 saja untuk hadir ke temuduga. Bayangkan dalam 10,000 tu dia hanya nak 6,000 saja. Contoh dia nak 6,000 saja. 4,000 orang akan tersingkir. Jadi kita kena pastikan macam mana kita nak masuk dan dapatkan dalam kelompok 6,000 itu. Sudah tentu kita akan ataupun kita perlu bagi yang terbaik. Bagi yang terbaik. Macam tu kan. Terbaik dari segi apa? Bukan sekadar percakapan kita, bukan sekadar sesi pengajaran kita, bukan sekadar sesi pembentangan kita. Termasuklah kualiti audio, termasuklah dengan kualiti visual kita, insya-Allah. Okey, seterusnya durasi rakaman tidak lebih 8 minit. Lebihan masa tidak akan dinilai. Okey, baik. Ada yang bertanya, cikgu, sekarang ni kita nak rakam menegak ke melintang? Okey, bila kita sebut, dia dah sebut dah dekat sini. Manakala resolusi video yang dibenarkan untuk dimaknai ialah 720p 16:9 atau 1080p 16:9. Bila sebut tentang 1080p 720p, maksudnya rakaman mesti HD, high definition, berdefinisi tinggi, kan. 1080p itu dah tinggi dah, dan saiznya pula mesti 16:9. 16:9 tu macam mana? Tengok ni.
Inilah namanya 16:9. Melintang ke menegak. Dah tentu melintang. Jadi tak boleh kita buat secara menegak. Bila dah melintang, ingat, konsepnya ialah nak masuk semua, kamera mesti letak jauh. Dan bila kamera letak jauh, lontaran suara mesti lebih kuat. Okey, seterusnya. Okey. Hanya satu rakaman sahaja, semua video. Okey, baik-baik dan sebagainya. Saya ada ditanya, cikgu, macam mana kita nak terangkan kita punya sijil? Kalau kita tengok dekat sini, kan, paparan dokumen, kad perkenalan, sijil pelajaran Malaysia, sijil menengah agama dan sebagainya. Dokumen tersebut mestilah ditunjukkan, dirakam dengan jelas dan boleh dibaca oleh penilai. Cikgu, saya nak ambil gambar kemudian edit, kemudian masukkan dalam video ke macam mana? Ingat pelajar-pelajar sekalian, syarat nombor 6. Rakaman video hendaklah jelas, berterusan dan tidak diubah suai. Elemen tambahan multimedia seperti animasi grafik, ilustrasi adalah tidak dibenarkan. Contoh ilustrasi grafik ialah apa dia? Ni. Ini contohnya. Boleh tak kalau kita nak ambil gambar kemudian masukkan? Jawapannya tak boleh. Mengikut kefahaman saya, apa nak buat ialah kita kena tunjukkan sejelas-jelasnya. Kan, kita kena tunjukkan sejelas-jelasnya. Macam tu. Kan? Kita kena tunjukkan depan orang. Kadang-kadang kamera depan ni dia tak autofocus tau, macam ni. Ini saya guna kamera depan ni, tapi dia tak autofocus kan? Macam mana nak autofocus? Macam mana kita nak buat autofocus? Nak buat autofocus mestilah menggunakan kamera belakang. Mesti gunakan kamera belakang. Jadi nak tak nak, suka tak suka, kita perlukan bantuan orang lain untuk ambil video kita. Mesti ada orang kat belakang, kita gunakan kamera belakang untuk ambil video. Ingat, mesti pakai tripod. Tak nak pegang-pegang aja pegang-pegang macam ni. Lepas tu bila kita bergerak, dia pusing macam ni, gerak pusing macam ni, gerak pusing. Tak boleh. Mesti orang kata apa? Statik. Jadi nak tak nak mesti kena pakai tripod lah. Kalau tak ada pakai tripod pun, kita susun lah tinggi-tinggi buku ke apa atas meja, kemudian kita sendal lah apa-apa yang patut. Jadi sebaiknya kita guna kamera belakang, sebab kamera belakang resolusinya ataupun megapikselnya lebih tinggi dan mungkin dia juga ada autofocus. Bila kita dekatkan segala kad perkenalan kita macam ni, dia akan lebih jelas. Ingat, kalau pakai kamera depan, dia tak jelas tau, dia tak fokus. Nampak tak? Boleh baca tak tulisan? Tak boleh kan? Sebab autofocus dia lari. Jadi nak tak nak, suka tak suka, kita kena guna kamera. Dia dah gelap. Dia terang balik. Nak tak nak, kita kena gunakan kamera belakang. Okey, baik. Dah lama dah saya buat video ni. Saya harapkan video ini insya-Allah dapat membantu anda sedikit sebanyak lah ya. InsyaAllah kita akan buat satu lagi video untuk bagaimana perkongsian ataupun cara kita nak buat temu duga nanti, insyaAllah. Saya kira setakat saja. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan